Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya mana lagi kalau bukan bernama TV. Dan memandangkan bahawa kita masih lagi berada dalam bulan kemerdekaan, topik yang kami pilih hari ini di Ruang Bicara juga merupakan topik yang seharusnya lah dibincangkan di bulan kemerdekaan ini. Baik, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah kefahaman perpaduan. Apa yang baru? Ini bagi saya satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya akan kita hubungi sebentar lagi melalui kemudahan StreamYard dan kita ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat daripada dua tetamu yang hebat ini. Baiklah, saya perkenalkan dulu dua tetamu kita. Yang pertama ialah yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman yang merupakan Naib Chancellor di Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Kawin? Baik. Prof sehat ya? Alhamdulillah sihat. Sentiasa Pertama sihat. kali ke Prof? Pertama kali bersama kami di Ruang Bicara? Ya, pertama kali. Okey. Saya gembira dapat bersama dengan Prof. Baik, seorang lagi tetamu yang saya kira juga penting dan hebat sebenarnya. Jadi kita juga mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada Dr. Ryan Chua yang merupakan pengarah program Pusat Komas ataupun Komunikasi Masyarakat. Jadi Dr. Ryan, apa khabar? Khabar baik, Sherwan Serkavi, apa khabar? Wah, baik. Wah, handsome. Rambut tu saya suka. Masih belum sana potong kan? Betul, Prof. Rambut orang muda. Okey, ini satu topik yang macam saya katakan cukup penting lah. Kita masih lagi berada dalam bulan kemerdekaan. Kita baru saja menyambut sambutan Hari Kebangsaan dan 16 hari bulan nanti kita akan sambut pula sambutan Hari Malaysia. Masih lagi terngiang-ngiang di telinga saya sebenarnya ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 hari bulan Ogos yang lalu. Dan nampaknya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita masih lagi menekankan tentang dua perkara yang cukup penting sebenarnya. Yang pertama ialah tentang perpaduan di kalangan rakyat Malaysia dan yang kedua ialah semangat patriotik ya, ataupun patriotisme yang harus ada di kalangan rakyat Malaysia. Kerana kita sebenarnya sudah pun menggunakan ataupun mengangkat satu slogan baru iaitu Keluarga Malaysia. Baik, bila kita bercakap tentang isu ini, barangkali menarik kalau terlebih dahulu saya dapatkan pandangan daripada Profesor Dr. Muhammad Roslan. Kalau kita bercakap tentang perpaduan, Prof, ya, kita bercakap tentang integrasi, kita bercakap tentang polarisasi kaum. Ini merupakan isu-isu yang sentiasa saja dibincangkan dari masa ke semasa. Tetapi apakah kita telah pun mencapai apa yang kita inginkan? Kita bercakap tentang semangat perpaduan itu. Kita bercakap tentang integrasi. Kita cakap tentang polarisasi kaum. Kalau belum tercapai, kenapa? Di mana masalah? Prof. Okey, terima kasih Syekawi. Kalau kita lihat dari segi isu-isu perpaduan, integrasi, permufakatan yang memang seringkali dipercakapkan lah. Terutamanya apabila kita sampai ke bulan Ogos ni, dia menjadi lebih hebat diperkatakan. Daripada pengalaman saya lihat kalau kita nak lihat perpaduan ini telah kita capai agak lama. Telah lama kita capai sebenarnya. Tapi bagaimana kita melihat perpaduan ini dari aspek mana? Kalau kita lihat, kalau pengalaman saya sebagai seorang pensyarah di universiti, saya lihat perpaduan yang ataupun kebersamaan, permufakatan, integrasi ini memang dah tercapai. Dari segi penglibatan pelbagai kaum pelajar yang ada di universiti, mereka berada di satu kampus yang mana mereka berkongsi dalam segala aspek dan mereka juga contohnya mereka tinggal di Kolej Kediaman yang mana ada pelajar-pelajar yang berbilang bangsa tinggal bersama-sama dalam satu bilik. Bukan hanya di Kolej Kediaman, tapi dalam bilik pun mereka saya pun dulu berkongsi dengan pelajar berbangsa Cina. Jadi saya tak nampak perkara ini satu perkara yang aneh, satu perkara yang asing. Kerana benda ini sejak dahulu lagi memang telah dicapai. Dan penglibatan pelajar-pelajar dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan di Kolej Kediaman, di universiti itu sendiri, mereka berada dalam dewan kuliah yang sama, duduk sebelah menyebelah, berkongsi ilmu, berkongsi pandangan. Ini yang kita lihat sebagai satu
aspek perpaduan yang saya rasa kita capai. Kita tak capai perpaduan di kalangan masyarakat berkaum di negara kita. Kita dapat juga lihat pelbagai program yang dilaksanakan oleh contohnya kita meraihkan Hari Raya. Sebelum Raya buka puasa dululah kan. Kita adakan di Universiti Putra, kita adakan berbuka puasa secara mega. Mana kita jemput pelajar-pelajar yang bukan Muslim, yang daripada kaum yang berbeza, bersama-sama kita berbuka puasa. Begitu juga sambutan Hari Raya, kita sambut bersama-sama. Dan kita sambut juga Tahun Baru Cina. Kita juga sambut Deepavali bersama-sama dan juga Hari Christmas dan pelbagai event hari-hari kebesaran, perayaan bersama-sama pelajar-pelajar yang kita lihat dalam kampus ini merupakan satu kelompok masyarakat. Saya bayangkan, saya anggap kampus ataupun universiti ini sebagai satu negara. Kerana di sinilah kita berkumpul daripada pelbagai bangsa, pelbagai latar belakang dan sebagainya. Jadi daripada perspektif saya melihat kita telah mencapai perpaduan yang kita inginkan. Okey. Menarik daripada apa yang disebut oleh Profesor Dr. Muhammad Roslan. Tetapi barangkali Ryan, apa yang disebut oleh Prof. Dr. Muhammad Roslan itu adalah gambaran yang cukup positif berlaku dalam kampus. Tetapi bila kita bercakap tentang situasi, senario di luar kampus, dalam negara kita secara keseluruhannya, apakah secara ikhlas Dr. Ryan melihat bahawa masih lagi sebenarnya ada perkara-perkara yang perlu dilihat ataupun dilaksanakan jika sekiranya kita betul-betul ingin mencapai matlamat mewujudkan satu semangat perpaduan yang jitu di kalangan rakyat Malaysia. Right. Okey, terima kasih Syarkawi atas soalan itu. Memang soalan yang amat penting untuk kita berbincang pada pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin mungkin pendapat saya berbeza lah daripada Prof. Roslan tetapi sebelum kita meneliti konteks ataupun topik kita pada malam ini, kita harus memahami apa itu sebenarnya maksud perpaduan. Okey, jadi kalau kita melihat mengikut rangka tindakan ataupun blueprint National Unity yang baru dilancarkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional pada tahun 2000, pada awal tahun ini ataupun pada tahun 2020. Apabila kita bercakap tentang perpaduan, maksudnya adalah ataupun ditakrif lah. Takrif ataupun definisi perpaduan adalah adalah kesamaan dan kesatuan dalam membentuk identiti nasional. Seperti satu bangsa, satu bahasa dan satu negara. Jadi konsep perpaduan yang ditekankan adalah perpaduan dalam kepelbagaian. Tetapi apabila kita melihat tentang isu-isu sebegini ataupun perpaduan yang memang tidak dapat dinafikan di kemuncak universiti dan sebagainya, memang kita dapat lihat rakan-rakan ataupun pelbagai orang yang berbilangkan bangsa dan kaum yang di universiti, tetapi pada hakikatnya ianya tidak semudah itulah. Apabila kita meneliti, saya datang daripada sebuah badan bukan kerajaan ataupun NGO Pusat Komas, dan kerja saya kat sini adalah salah satu teras kerja saya kat Pusat Komas adalah untuk melihat tentang isu-isu diskriminasi kaum yang sebenarnya merupakan antara punca retakan perpaduan kaum di Malaysia. Jadi antara salah satu perkara yang kita lakukan di Komas adalah untuk meneliti isu-isu semasa ataupun isu-isu diskriminasi kaum. Jadi sekiranya mungkin rakan kita boleh tunjukkan gambar. Saya ada sediakan satu slide yang mungkin boleh saya kongsikan dengan semua orang yang mungkin turut bersama kita pada malam ini. Pertama sekali, apabila kita berbincang tentang isu-isu diskriminasi kaum, Pusat Komas telah mengadakan satu imbauan lah. Kita telah meneliti apakah isu-isu yang telah direport di media sosial ataupun di media tentang insiden diskriminasi perkauman di Malaysia semenjak tahun 2015 hingga tahun 2020. Mungkin secara kesimpulannya atau apa yang saya mungkin boleh kongsikan ialah yang pertama, apabila kita berbincang tentang isu-isu perkauman sebegini, terdapat pelbagai trend yang dapat kita lihat yang dilaporkan di media. Yang pertama, terdapat politik perkauman dan agama di mana parti politik ataupun ahli-ahli politik memainkan sentimen perkauman dan agama. Terdapat juga kumpulan-kumpulan yang menghasut
menggunakan perkauman dan agama, dan juga terdapatnya walaupun mungkin kat UPM ianya berlainan ya, tetapi terdapat juga isu-isu perkauman di pendidikan, di sektor pendidikan, di sektor-sektor yang lain, di media sosial, ada juga perilaku terhadap warga asing yang juga tertakluk ya ataupun dimasuki dalam isu diskriminasi kaum, dan juga di parlimen baru-baru inilah. Jadi seperti yang mana yang kita lihat ya, memang terdapat banyak trend ataupun isu-isu perkauman yang dapat kita lihat di Malaysia, tetapi ini adalah realiti kita lah pada hari ini. Apabila kita bercakap tentang perpaduan, kebanyakannya seringkali gambaran yang kita dapat lihat di depan adalah cantik, tetapi pada akarnya, apabila kita meneliti dengan mendalam, adakah kita betul-betul bersama? Jadi ini adalah yang satu perkara penting yang mungkin kita harus rungkaikan pada malam ini. Dan juga apabila kita lihat ya, mungkin saya akan kongsikan sedikit. Apabila kita melihat tentang trend diskriminasi perkauman di Malaysia, apa yang dapat saya lihat adalah, ataupun apa yang kita dapat lihat di Pusat Komersi adalah trend diskriminasi ataupun isu-isu diskriminasi kaum adalah tertinggi pada tahun 2018 dan 2019. Mengapa begitu? 2018 kita pun tahu mengapa ya, sebab kita ada pilihan raya umum. Jadi ini merupakan antara salah satu petanda di mana bila isu-isu perkauman ini dipermainkan. Dan juga pada tahun 2019 kita ada pilihan raya kecil, dan di situlah kita pun dapat melihat ya insiden-insiden diskriminasi perkauman ya yang berlaku. Jadi ini merupakan satu gambaran lah yang menyeluruh di mana mengapa begitu adakah kita begitu majmuk, adakah kita masyarakat yang majmuk, adakah kita betul-betul hidup bersama seperti yang kita harapkan di Malaysia. Betul. Jadi ini adalah satu persoalan yang penting lah yang kita harus rungkaikan pada malam ini. Okey, kita akan rungkaikan nanti persoalan itu, Ryan. Kita kembali semula mendapatkan pandangan daripada Prof. Roslan. Menarik daripada apa yang disebut oleh Ryan, dan barangkali itulah realiti yang dilihat oleh Ryan sebenarnya di luar kampus. Tetapi di dalam kampus seperti apa yang Prof. Roslan sebut tadi, bahawa semangat perpaduan itu, semangat integrasi kaum itu sebenarnya telah pun dipupuk, ditanam dengan begitu hebat sekali di dalam kampus, dan saya kira Universiti Putra Malaysia juga memainkan peranan yang cukup positif ke arah itu. Tetapi bila pelajar-pelajar kita keluar daripada kampus, kenapa mereka berubah dari aspek pendekatan mereka terhadap isu perkauman ini? Barangkali pandangan ikhlas daripada Prof. Memang kita Sakawi, memang kita tak dapat nafikan kita bukannya orang kata sempurna segala-galanya, tapi kita mencuba sebaik yang mungkin untuk melekatkan, orang kata menyatukan pelbagai kaum, terutamanya di Malaysia ini. Ia merupakan satu usaha yang bukannya satu usaha yang orang kata usaha yang ringan, tetapi satu usaha yang berat yang perlu dipupuk daripada peringkat rendah sehinggalah di peringkat universiti. Kerana kita ni manusia sentiasa lupa dan perlu diingatkan. Jadi itulah sebenarnya peranan kami sebagai tenaga pengajar, sebagai pendidik di universiti yang sentiasa memberi maklumat, sentiasa memberi penekanan kepada pelajar-pelajar kami, sama ada mereka ini Melayu, Cina ataupun India ataupun bangsa lain, bahawa perpaduan ataupun permufakatan di antara kaum ini adalah satu perkara yang amat penting demi keharmonian dan kesejahteraan, bukan hanya di peringkat kampus tapi juga di peringkat negara. Dan kita saya mencelah sedikit di sini Prof, menarik daripada apa yang Doktor sebut itu. Barangkali Prof, apa yang dilakukan di kampus utama di Universiti Putra Malaysia ini dalam usaha untuk menanam semangat patriotisme, dalam usaha untuk menanam semangat perpaduan di kalangan pelajar-pelajar anda? Of course, bila kita dalam usaha kita untuk menanam semangat patriotisme ini, program kita laksanakan, dan selalunya program-program ini kita galakkan kebersamaan. Kebersamaan maksudnya bukan hanya tertumpu kepada satu kaum tetapi melibatkan semua kaum. Dan pelibatan pelajar-pelajar, kalau boleh kita minta mereka bersama-sama, sama ada mereka pelajar Melayu, Cina dan sebagainya, tak kiralah program apa, inilah yang kita pupuk di universiti agar di sinilah mereka sebenarnya mengenali di antara satu dengan lain
wujudnya sikap toleransi, sikap hormat menghormati di antara pelajar-pelajar di kalangan pelajar lah. Yang itu sebenarnya kita cuba pupuk. Nilai ini yang saya rasa amat penting. Terutamanya nilai kerjasama, nilai toleransi, tolak ansur yang perlu dipupuk di dalam kalangan pelajar kita. Dan of course bila pelajar keluar daripada kampus itu di luar bidang kuasa kita, kerana even di dalam universiti pun ada anasir-anasir tertentu yang mengganggu gugat keharmonian tersebut. Tapi sekurang-kurangnya dalam kelompok universiti ini kita masih lagi berada dalam satu kawalan yang kita boleh pantau. Tapi bila mereka berada di luar, sekurang-kurangnya apa yang kita dah terapkan kepada pelajar-pelajar kita ini dapat dipergunakan oleh mereka. Mereka boleh menilai. Kita memberi pendidikan agar mereka menilai yang baik dan buruk. Dan boleh kawal mereka. Kita boleh kawal mereka, tapi kita boleh menerapkan nilai-nilai tersebut selama mereka berada di dalam kampus untuk mereka hayat, untuk mereka fikirkan, dan apabila mereka keluar nanti, itu bergantung kepada individu tersebut untuk memikirkan sama ada yang mana baik, yang mana buruk. Okey, Ryan, 64 tahun dah kita merdeka sebenarnya, dan daripada dulu sehingga sekarang kita masih lagi bercakap tentang isu perpaduan. Mungkin 64 tahun kalau kita bandingkan dengan negara di Eropah, di Amerika, barangkali kita dianggap masih lagi muda sebenarnya. Sebab itu kita masih lagi perlu sebenarnya terus menekankan aspek perpaduan di kalangan rakyat. Tetapi mungkinkah pandangan Ryan, acuan yang kita gunakan dalam isu untuk membentuk semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia itu mungkin perlu diubah, atau pendekatan yang berbeza perlu dilakukan, pandangan rakyat? Okey, mungkin saya ingin kita boleh lihat slide yang saya terangkan tadi untuk memberikan lebih pencerahan lah berkaitan apa yang saya kongsikan tadi. Ya, jadi kalau slide itu boleh ditunjukkan, itu memang bagus ya. Jadi apabila kita bercakap tentang isu-isu sebegini, ya memang dari Pusat Komas kita lihat ini adalah contoh yang dapat kita lihat insiden diskriminasi perkawaman di Malaysia dari tahun 2015 hingga 2020. Ya, dan kita dapat lihat yang mana paling tinggi kat sana, politik perkawaman dan agama seperti yang saya nyatakan tadi. Acuan politik dan sebagainya itu memang merupakan antara salah satu realiti yang kita harus hadapi bersama untuk mencapai sebuah negara yang sebenarnya yang kita semua hidup bersamalah secara masymuk dan aman dan masymuk ya. Tetapi untuk menjawab soalan kamu adakah acuan kita perlu diubah? Kita perlu memahami pertama sekali negara kita memang unik. Pertama sekali. Dan baru-baru ini juga Pusat Komas juga telah mengadakan satu kajian untuk mengetahui lebih lanjut apakah pandangan orang lain berkaitan dengan identiti Malaysia kita. Jadi antara salah satu poin yang kita dapati daripada hasil kajian kita, yang pertama ialah terdapat juga apa yang unik tentang negara kita kat Malaysia ialah kita hidup dalam kepelbagaian. Jadi setiap bangsa dan agama yang hidup di negara kita, mereka dapat melalui kehidupan mereka boleh praktis traditions dan sebagainya. Jadi ini memang tidak dapat dinafikan, memang bagus. Tetapi apabila kita meneliti sistem-sistem di negara kita dengan lebih mendalam, terdapatnya beberapa perkara yang boleh kita usahakan untuk cuba memupuk perpaduan. Contohnya seperti saya betul-betul setujulah dengan apa yang Prof Roslan cakap. Ya, memang universiti merupakan salah satu tempat acuan di mana pelbagai orang ataupun murid ataupun boleh datang dari pelbagai bangsa datang bersama untuk belajar. Tetapi kita mempunyai sedikit masalah di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat sekolah menengah. Mengapa begitu? Okey. Jadi yang pertama sekali, apabila kita melihat contoh kat sekolah rendah ataupun sekolah menengah, peringkat persekolahan kita mempunyai 7 jenis ataupun 7 teras sekolah di Malaysia. Apa tu? Yang pertama, sekolah kebangsaan. Kita semua tahulah ada sekolah kebangsaan. Yang kedua, kita ada sekolah vernacular yang biasanya orang kita tahulah tentang isu itu kan. Yang ketiga, kita ada sekolah agama. Yang keempat, apa yang kita ada? Kita ada sekolah private macam Dongzong. Kita juga ada international schools, sekolah kebangsaan international. Kita ada homeschooling, kita boleh belajar kat rumah dan sebagainya. Kita ada private schools juga. Jadi kita ada 7 jenis sekolah. Kita mempunyai banyak pilihan.
Tetapi di sebalik ke semua jenis ataupun sekolah-sekolah yang ini adalah sesuatu yang dikongsikan oleh Profesor Teo lah, yang mungkin kebanyakan daripada kenal ya. Tetapi di sebalik ke semua teras persekolahan yang kita ada, kebanyakannya mempunyai kumpulan ataupun bangsa-bangsa yang berlainan di sekolah-sekolah begitu. Betul. Jadi tiada titik perjumpaan. Salah satu perjumpaan ataupun perbincangan yang Pusat Komas lakukan dengan seorang rakan ya di Kelantan, kita mempunyai perbincangan dengan akar umbi dan sebagainya. Dan apa yang mereka terangkan ataupun kongsikan dengan kita adalah titik di mana mereka berjumpa dengan orang daripada bangsa yang lain. Contohnya ini adalah seorang pemuda Melayu ya. Titik perjumpaannya adalah dari segi sektor ekonomi saja. Apabila mereka keluar ke pasar, mereka ingin membeli sesuatu, di sanalah mereka berjumpa dengan seseorang daripada bangsa yang berlainan. Ianya tidak di sekolah yang sama, sebab di sekolah mereka kemungkinan pergi ke sekolah agama, mungkin ke sekolah kebangsaan yang majoritinya ataupun kesemua orangnya adalah berbangsa yang sama. Jadi my ini question, merupakan soalan saya di sini Ryan, dipetik daripada apa yang Ryan sebut. Jadi apakah Ryan ingin mencadangkan bahawa mungkin sistem pendidikan negara juga harus dilihat semula? Apakah kita hanya memerlukan pendidikan satu aliran, bukan banyak aliran seperti apa yang kita ada? Ini soalan yang sensitif kan? Tapi apabila kita meneliti kita perlu, kalau kita ingin berbincang tentang isu persekolahan dan sebagainya, yang pertama, kita perlu meneliti sistem pendidikan kita secara menyeluruh. Okay? Setiap kali apabila kita melihat di media, yang setiap kali hanya satu aliran sekolah saja yang sering kena serang. Kita pun tahulah apa yang sekolah vernacular yang menjadi target kebanyakan orang. Tetapi kita juga mempunyai 5 ataupun 6 jenis sekolah yang lain. Mengapa adakah kita sebagai rakyat Malaysia bersedia untuk melepaskan ke semua 7 teras persekolahan itu? Itu adalah perkara penting yang perlu kita rungkaikan ataupun kita perlu ketahui lah. Jadi kalau kita ada satu sekolah satu aliran, kita perlu memastikan sekolah satu aliran itu mempunyai pembelajaran yang holistik, di mana seseorang itu dapat mempelajari bahasa ibunda dia. Seseorang itu harus boleh mempelajari tentang budaya ataupun apa-apa berkaitan dengan kaum ataupun agamanya. Adakah kita sedia? Adakah sistem pendidikan di negara kita sedia untuk mengikut jurus itu? Jadi ini merupakan satu perkara yang amat penting, yang amat sukar. Tetapi kita mempunyai banyak teras ataupun banyak sekolah, jenis sekolah. Adakah setiap pihak sanggup melepaskan ke-7 sekolah itu untuk memastikan kita mempunyai satu aliran saja? Ini adalah satu persoalan lah. Ini satu persoalan yang menarik. Cuba kita kongsikan persoalan ini bersama dengan Naib Chancellor Universiti Putra Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Roslan. Apakah Prof melihat bahawa itu satu langkah yang penting dan ianya mungkin kalau mau dilakukan juga memerlukan satu jangka masa yang agak panjang, tetapi apakah itu sebenarnya satu matlamat yang mungkin perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak kerajaan khususnya, Prof? Ini bagi pandangan peribadi saya lah, Sekawi. Memang saya setuju dengan Dr. Ryan menyatakan bahawa satu penilaian yang secara holistik perlu dilihat untuk dari segi pendidikan daripada bawah sehinggalah ke peringkat universiti, terutamanya di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini merupakan satu perkara yang orang kata agak sensitif, tetapi adakah kita bersedia dan juga kita berhasrat ke arah tersebut? Sebab bagi saya lihat satu sekolah satu aliran ini akan membentuk satu kelompok masyarakat yang mempunyai permufakatan ataupun kesamaan berbanding dengan sekolah pelbagai aliran ataupun vernacular. Jadi bagi saya sendiri, saya rasa ini merupakan satu aspek yang mungkin perlu dilihat oleh kementerian, terutamanya dalam kita ingin memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat kita yang mempunyai pelbagai kaum. Namun pada masa yang sama, sekiranya kita tetap dengan sekolah pelbagai jenis sekolah, yang paling penting bagi saya adalah falsafah pendidikan itu perlu diterap di semua sekolah tersebut. Dia ada pro and cons lah. Jadi kena lihat secara keseluruhan bagaimana
perkara ini perlu dibentuk ataupun diselesaikan. Mungkin satu perkara yang amat sukar, tetapi saya rasa penting terutamanya kepada negara kita. Sama ada untuk kekal ataupun untuk kekal dengan keadaan sekarang ataupun membentuk satu sekolah sahaja, satu peringkat sekolah sahaja. Namun bagi saya sendiri, pendidikan di peringkat rendah itu adalah amat penting. Kerana di sinilah kita sebenarnya membentuk setiap pelajar kita, setiap anak-anak kita, bagaimana kita nak membawa mereka sebenarnya ke arah mana? Ke arah yang berpecah ataupun ke arah yang kebersamaan. Jadi saya lihat orang kata kalau nak lentur buluh tu biar daripada rebung. Ya. Jadi begitu jugalah dari segi kemahiran insaniah pelajar dan sebagainya, sepatutnya kita perlu pupuk daripada peringkat rendah lagi, dan di peringkat menengah atau di peringkat universiti ni kita cuma orang kata polish up sahaja. Tapi yang paling penting di peringkat sekolah rendah, di peringkat sekolah menengah, itulah kita punya molding. Bagaimana kita nak mold pelajar-pelajar kita, bagaimana kita nak mold anak-anak kita ini dalam satu masyarakat yang besar. Okey, kita tinggalkan dulu tentang pendidikan itu. Kita tumpukan pula perhatian sekarang ini kepada isu yang mungkin juga penting kita lihat secara serius. Saya nak dapatkan pandangan lain. Kita bercakap tentang perpaduan, kita bercakap tentang integrasi kaum di negara kita. Kita juga baru-baru ini dipersembahkan dengan slogan yang baru. Rakyat Malaysia ini dianggap sebagai keluarga Malaysia sekarang ini. Sebelum ini kita bercakap tentang Malaysia Prihatin misalnya. Tetapi apakah slogan yang dimainkan ini mungkin dapat memberikan satu suntikan baru sebenarnya kepada rakyat Malaysia sebagai satu keluarga Malaysia? Memangnya lah kita harus bersatu padu. Kita harus mengeratkan lagi perpaduan di kalangan kita. Sejauh mana ianya akan memberi impak ataupun kesan kepada perpaduan rakyat Malaysia. Okay, saya dapat sebuah soalan sensitif ni. Ini saya tapi no problem. Apabila kita bincang tentang slogan-slogan, di Malaysia kita mempunyai sejarah. Kita mempunyai pelbagai slogan. Kita mempunyai satu Malaysia, kita mempunyai bangsa Malaysia yang sebenarnya ditemeterai oleh Tun Dr. Mahathir semasa dia merupakan Perdana Menteri. Kita mempunyai pelbagai slogan. Tetapi masalah yang kita hadapi di negara kita ialah slogan ataupun apa-apa yang kita lakukan di sini adalah simbolik semata-matanya. Dan ini adalah satu perkara yang penting yang kita harus lihat ya. Kita mempunyai pelbagai slogan untuk cuba memupuk semangat perpaduan. Tetapi adakah slogan itu sahaja mencukupi? Ini adalah satu soalan yang penting lah. Adakah ianya mencukupi ataupun ianya tidak? Sebenarnya apa yang biasanya seperti dalam kerja yang kita buat kat Komas ya, apabila kita bekerja dengan pihak kerajaan seperti JP ni, Jabatan Perpaduan Integrasi Negara dan sebagainya, terdapat juga pelbagai inisiatif. Memang tidak dapat dinafikan, memang ada pelbagai inisiatif yang baik ya, seperti rukun tetangga dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Tetapi kebanyakan daripada program-program yang dilakukan itu adalah bersifat simbolik saja. Seperti pesta durian, kita bawa pelbagai kaum bersama untuk duduk bersama makan durian bersama. Tetapi dengan hanya berjumpa untuk makan durian bersama, adakah ianya dapat memupuk semangat perpaduan? Masalah yang kita hadapi sekarang ialah kita mempunyai perasaan prasangka yang buruk terhadap kawan-kawan yang lain. Yang ini adalah satu masalah yang amat penting, yang amat sukar untuk kita hadapi bersama pada masa ini sebenarnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya Komas memang membuat satu kajian berkaitan dengan identiti Malaysia. Apa yang sedih selepas saya sedang buat analisis data, apa yang sedih yang dapat saya lihat masa ini adalah kebanyakan daripada mereka ingin mempertahankan kaum dan bangsa mereka terlebih dahulu sebelum mereka rasa mereka boleh berkumpul dan bersama dengan kaum-kaum yang lain. Kita semua sekarang berada dalam mentaliti di mana saya harus mempertahankan kaum saya terlebih dahulu. Ini adalah di mana kita berada pada masa ini. Jadi dengan adanya slogan, adakah kita dapat membuat sesuatu? Tidak. Ianya hanya satu inisiatif yang penting, bagus.
kita ada satu slogan yang bagus, tetapi adakah kita dapat memasuki akar umbi dan untuk berbincang tentang isu-isu sebegini? Setiap sebagai contohlah, kita ada buat bengkel bersama dengan kawan-kawan yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu bengkel yang kita lakukan bersama, kita telah mendapati perkara ini di mana apabila kita bertanya, apakah yang kamu tahu tentang agama yang lain? Malangnya, peserta bengkel itu, dia tidak mengetahui tentang apa-apa yang dilakukan oleh agama-agama lain. Bagi dia, dia hanya tahu apa yang agama saya suruh saya buat dan sebagainya. Tetapi dia tidak mengetahui apa yang agama lain yang lakukan, apakah yang mereka buat, apakah tradisi mereka dan sebagainya. Ini disebabkan kita tidak mempunyai persefahaman di antara satu sama lain. Dan ini adalah amat penting sebab kita, seperti yang Prof. Roslan pun telah menyatakan tadi, kita tidak mempunyai titik perjumpaan sampai di peringkat kita hanya berjumpa hanya pada peringkat universiti, dan kita mempunyai subjek seperti ethnic studies dan sebagainya, tapi itu sudah terlambat. Itu sudah terlambat. Kita ada pendidikan civic dan sebagainya, tapi adakah ia cukup? Satu subjek tidak cukup memadai, dan ini adalah masalah yang kita hadapi sekarang. Lagi satu contoh mungkin saya nak kongsikan, banyak contoh lagi satu contoh yang saya kongsikan, kita kat Kompas juga, apabila kita menekankan tentang isu-isu ataupun insiden perkauman, kita juga terdapat banyak orang yang menyatakan insiden-insiden yang dilaporkan dalam laporan pusat Kompas tu tak nampak banyak lah, setiap tahun nampak macam menurun. Tapi bagi kita, apabila kita bercakap tentang isu-isu sebegini, kita ada trend juga kan. Yang ini adalah mengikut apa yang kita lihat di media. Tetapi mereka dan apa yang orang lain menyatakan, baguslah trend kita dah menurun dan tak sebegitu banyak dan dapat kita lihat tentang insiden-insiden perkauman kat Malaysia. Tetapi ini hanya adalah mengikut isu-isu ataupun insiden yang direport kat media sosial. Bagaimana dengan insiden-insiden di mana kebanyakan orang tidak mengetahui bahawa mereka sebenarnya merupakan mangsa diskriminasi kaum. Dan di situlah kita mempunyai masalah. Kita mempunyai masalah sebab kat sektor-sektor yang lain, contohnya, apabila kamu tidak diambil atau diberi peluang pekerjaan disebabkan atas etnik kamu, ini juga merupakan antara salah satu faktor di mana kamu telah didiskriminasi berdasarkan atas kaum kamu. Dan ini menunjukkan satu perkara yang penting, sebab kita tidak peka, kita tidak cakna tentang isu-isu sebegini. Dan apa yang terjadi selepas itu? Jadi kita mula berasa, mengapa kaum ini buat begitu kepada saya? Mengapa kaum ini buat begitu kepada saya? Ini telah menimbulkan satu perasaan, satu prasangka yang buruk terhadap kaum tersebut. Walaupun ianya sebenarnya adalah tindak tanduk seseorang itu saja. Jadi ini adalah masalah yang kita hadapi sekarang. Kita hanya membuat pelbagai perkara secara simbolik. Tapi adakah kita benar-benar memahami kaum yang lain ataupun agama yang lain di Malaysia? Itu menarik apa yang disebut oleh Ryan. Tetapi barangkali menarik jugalah kalau kita dapatkan pandangan daripada Prof. Dr. Muhammad Roslan. Saya tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Ryan, dan saya juga amat tertarik hati dengan apa yang disebut oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita ketika menyampaikan perutusan khas Hari Kebangsaan baru-baru ini. Dia menyebut bahawa barangkali masanya sudah sampai di mana rakyat Malaysia harus melihat semula ke belakang, melihat semula sejarah penubuhan negara kita, sejarah kemerdekaan negara kita, bagaimana kita mencapai kemerdekaan tersebut. Dan rakyat Malaysia juga harus memikirkan tentang apa yang telah berlaku sebelum ini. Barangkali ramai yang sudah lupa agaknya, Prof, peristiwa hitam 13 Mei tahun 69 sebagai satu contoh yang masih lagi bermain di minda kita sebenarnya, terutamanya untuk generasi lama. Tetapi generasi baru barangkali sudah melihat itu ataupun tidak tahu ataupun terus melupakannya. Jadi pandangan Prof, apakah pesanan yang dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri itu supaya melihat semula kepada sejarah kemerdekaan negara itu mungkin boleh memberikan satu suntikan semangat baru sebenarnya kepada rakyat Malaysia, kepada generasi muda untuk menghargai istilah dan juga semangat perpaduan di kalangan kita. Saya memang amat bersetujulah dengan apa yang telah dilontarkan oleh Perdana Menteri kita, bahawa sejarah itu penting. Dan bagi saya sejarah itu memang penting, kerana di sinilah kita menilai bagaimana sesuatu perkara yang buruk boleh berlaku sekiranya perpaduan ini tidak dapat dikekalkan. Terutamanya pada negara kita yang mempunyai pelbagai bangsa.
Ya. Dan isu ini amat sensitif. Bila kita menyebut bangsa, kaum, memang perkara ini merupakan satu perkara yang sensitif. Sebab itulah kita perlu menerapkan nilai-nilai hormat menghormati, toleransi dan meraihkan apa kita panggil meraihkan kepelbagaian, kebudayaan, budaya. Dan ini sebenarnya titik tolak dalam kita menguatkan perpaduan yang ada dalam masyarakat kita. Dan saya ingin sentuh sikitlah Syakawi tentang slogan yang disebut oleh Ryan tadi. Memang kita hidup dengan pelbagai slogan. Tapi slogan inilah penting sebenarnya. Kerana dengan slogan inilah kita dapat mendekati masyarakat. Dengan slogan inilah kita dapat mendidik masyarakat kita, mengingatkan masyarakat, mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan belia-belia kita bahawa inilah perkara yang penting kita perlu laksanakan. Kerana kita ni sentiasa perlu diingatkan. Dan kita ni sentiasa lupa. Apabila kita senang, kita lupa. Sebab itulah saya rasa Perdana Menteri mengingatkan kita bahawa kita kena lihat pada sejarah. Kerana sejarah ini yang kita perlu lihat sejarah bagaimana berlakunya pergolakan, pertelingkahan dan pelbagai. Kenapa? Di sinilah sebenarnya apabila kita melihat sejarah ini, kita cuba memupuk ataupun meningkatkan usaha kita bagi mengeratkan hubungan di antara kaum. Macam kita drive kereta juga Syakawi. Kita tak boleh tengok depan saja. Kadang-kadang kita perlu lihat ke belakang. Kerana kita nak tahu siapa di belakang. Apa yang dah berlaku di belakang. Jadi begitu juga dengan kita. Dalam kehidupan kita, kita perlu kadang-kadang melihat ke belakang. Bukannya untuk berundur, tetapi untuk terus maju ke hadapan. Baik, Ryan, satu lagi soalan, tapi ini bukan slogan ya, Ryan. Ini pandangan yang dibaikkan di luar sana. Ada yang mengatakan secara terbuka, Ryan ya, kalau dah ahli-ahli politik pun dah tak boleh bersatu padu, macam mana you nak mengharapkan rakyat bersatu padu? Komen Ryan. Okey. Kalau ahli-ahli politik tidak. Sebenarnya saya rasa kita tidak harus bergantung kepada ahli politik. Yang penting sekali ialah kita sebagai rakyat harus memilih seseorang itu yang berwibawa, seseorang itu yang boleh membawa suara kita, suara akar umbi, suara rakyat ke hadapan. Ini adalah satu lagi masalah yang kita hadapi di negara kita. Kita terlalu bagaimana acuan kita seperti yang kamu kongsikan tadi, anda kongsikan tadi. Kita telah bergantung kepada parti politik. Sudah sekian lama kita bergantung kepada mereka. Tetapi adakah mereka membawa sesuatu perubahan ataupun hanya menjaga periuk nasi mereka? Okey Ryan, soalan. Satu lagi soalan ekoran daripada apa yang Ryan sebut. Apakah masalah ini timbul disebabkan oleh penumbuhan parti-parti politik di Malaysia ini berasaskan kaum? Apakah itu sebenarnya yang memberikan masalah kepada isu perpaduan secara keseluruhannya? Right. Okey. Sebab itu saya cakap kan, semua soalan yang susah ni saya dapat. Kita kongsi bersama Ryan. Boleh kongsi. Tapi ia merupakan salah satu sebab dan antara sebab di mana kita mempunyai isu yang sebegini pada hari ini. Persoalannya adalah mengapa kita memerlukan parti politik untuk menyuarakan hak bangsa ataupun kaum sendiri. Mengapa? Mengapa kita tidak boleh mempunyai sebuah parti politik yang boleh melawungkan ataupun membawa suara ataupun pendapat rakyat berbilang kaum dan bangsa? Kita harus menerima hakikatnya. Kebanyakan kali kita pun mendengarlah banyak cacian. Okey, pendatang baliklah ke tanah air sendiri. Tetapi sebagai contoh, saya pun terguris hati saya sebenarnya bila saya dengar perkara sebegini. Mengapa begitu? Saya lahir di Malaysia. Saya bukannya lahir di China dan sebagainya. Ibu bapa saya pun lahir di Malaysia. Kami merupakan rakyat Malaysia. Tetapi apabila kami disuruh untuk balik ke kampung dan sebagainya, kat mana? Kampung kita kat Malaysia lah. Jadi ini adalah perkara yang penting yang pertama. Jadi apabila kita ada parti politik yang berpandu kaum-kaum, mereka akan menyatakan, okey, saya di sini saya akan mempertahankan hak kaum saya. Hak kita terguris. Okey, kaum kita perlu dipertahankan. Tapi persoalan saya ialah, kamu ingin dipertahankan daripada apa sebenarnya?
Apa sebenarnya yang menghakis hak kamu sebagai seorang warga negara rakyat Malaysia? Mengapa kita harus cakap, okey, China terancam, Melayu terancam, India terancam? Adakah mereka betul-betul terancam ataupun adakah golongan politik ini yang terancam? Ini yang patut kita tanya. Biasanya mereka keluar dan cakap, okey, kaum ini, kaum XYZ ini terancam. Okey, soalan saya kedua ialah, sebenarnya mereka terancam daripada apa? Itu yang kita patut tanya, soalan itu. Barangkali Prof. Roslan, sesuatu yang penting jugalah kita fikirkan. Tadi kita sentuh tentang peranan yang harus dimainkan oleh parti-parti politik. Dan apakah sesuatu parti politik itu atau sesuatu pemimpin, seseorang pemimpin parti politik itu apabila menggunakan ataupun mempertahankan, memainkan isu, mempertahankan kaumnya itu, ini akan memberikan satu tahap yang lebih tinggi ataupun lebih popular di kalangan kaum sendiri dalam usaha untuk meletakkan seseorang pemimpin politik itu di tempat yang teratas. Apakah itu juga menjadi isu yang dimainkan ataupun yang perlu diberi perhatian oleh parti-parti politik di negara kita, Prof? Ya, saya bersetuju. Ada pro and cons juga lah. Tapi sebagai pendidik ini, kita kena mendidik anak-anak kita yang terutama di universiti untuk menilai sebenarnya mana baik dan mana buruk, dan penerapan nilai-nilai murni ini perlu kita terapkan kepada mereka. Sebab itu ahli politik ni mereka memang politik, kerja dia memang politician, dan mereka memang begitu. Itulah saya sebut tadi, apabila mereka berada di luar, kita menghadapi pelbagai cabaran. Dan cabaran ini termasuklah daripada ahli politik, pelbagai ahli politik, cabaran-cabaran lain yang cuba menggugat orang kata perpaduan. Mungkin perkara tersebut sengaja diada-adakan ataupun tak sengaja. Namun penerapan nilai tersebut dalam diri pelbagai semasa mereka berada di sekolah ataupun di peringkat pendidikan, yang tu yang penting untuk kita terapkan supaya mereka boleh menilai. Provokasi yang dilakukan oleh, saya ambil contohlah politician lah, sebenarnya it's just a provokasi, pergaduhan di antara mereka, yang kita sendiri sebagai masyarakat, sebagai rakyat tak perlu ambil peduli pun, kerana yang paling penting adalah kesatuan ataupun perpaduan di antara kita kekal. Mereka memang itu kerja mereka, tapi yang paling penting adalah apa yang ada dalam diri kita, apa yang telah kita terapkan kepada mereka. Memang peranan seorang pendidik ini sangat sukarlah menghadapi pelbagai cabaran dan sebagainya. Namun namun itu merupakan satu usaha agar kita dapat kekalkan, dapat tanamkan pupuk perpaduan ataupun kebersamaan dalam diri anak-anak kita, belia-belia kita. Ryan, apa sebenarnya unsur-unsur perangsang yang mungkin boleh difikirkan oleh semua pihak secara seriuslah dalam usaha untuk mewujudkan ataupun mengukuhkan lagi semangat perpaduan, mengukuhkan lagi semangat integrasi nasional di kalangan rakyat kita sebenarnya, Ryan? Okay, kalau kita ada button reset, kita boleh reset semua lah sekali lagi. Tapi malangnya kita berada di situasi ini pada masa ini, kita harus cuba mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku. Ya, sejarah memang penting, tetapi kalau sejarah itu telah dipolitikkan, itu adalah amat bahaya. Okay? Tapi yang kedua itu yang kita patut lihat ya, apabila kita berbincang, kita patut cuba mengenali tentang kaum-kaum yang lain, agama yang lain. Masalah yang kita hadapi sekarang ialah, mengapa orang Melayu kalau mereka perlukan benda secara halal, adakah kaum-kaum lain tahu ataupun memahami mengapa mereka perlu makan makanan yang halal dan sebagainya? Adakah ini diterapkan kepada pemuda ataupun orang rakyat Malaysia pada hari ini? Adakah kita faham tentang agama dan bangsa orang lain? Masalahnya tidak. Kita tidak mempunyai interaksi, kita tidak berjumpa. Kita hanya berjumpa, oh hai, minum kopi, apa khabar, hello, nice, very nice dan sebagainya. Bye. Itu je. Tapi adakah kita mempunyai perbincangan sebegitu? Itulah yang mempunyai masalah yang kita hadapi. Pada mulanya bila saya pergi ke sekolah menengah dan sebagainya, biasanya masa beberapa tahun yang lepas bila saya kat sekolah menengah, saya akan berbasikal dengan rakan Melayu saya ke sekolah setiap hari. Jadi setiap pagi saya akan pergi ke rumah dia, tunggu kat depan dia, sebelum dia keluar, kita akan pergi ke sekolah bersama-sama. Tetapi malangnya ini tidak sama lagi.
mempunyai hakikat yang berbeza. Jadi kita harus mula memahami, dan di mana sini saya rasa peranan kerajaan harus mengambil langkah yang lebih penting. Ya, kita faham tentang ahli-ahli politik, mereka sering kali main isu-isu sebegini. Tetapi mereka mempunyai kewajipan. Mereka merupakan pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat. Mereka harus memupuk dan cuba membina bangsa-bangsa yang lain bersama. Bukannya divide and rule. Ini adalah perkara yang dilakukan oleh British pada masa yang lama, tetapi malangnya ia ni masih berlaku. Dan apabila kita bercakap lah, memang ada banyak angle yang boleh kita cakap, tapi mungkin dari segi ekonomi juga, kadang-kala pun kita ada dasar ekonomi baru dan sebagainya. Itu juga mempunyai salah satu perkara. Okey, bila kita tanya mengapa begitu, tapi kita perlu melihat, mengkritik dan memahami, okey, dasar ekonomi baru yang kita ada, adakah ianya betul-betul membantu golongan Melayu yang betul-betul miskin? Okay, sebab satu contoh, saya sengaja nak sentuh ekonomi ini sebab ini amat penting, ya, kalau kita berbicara tentang perpaduan. Contohnya, saya ada seorang rakan saya yang biasanya dia sering kali berkongsi idea ataupun pendapat ini. Dia cakap, okey, sekarang kita mempunyai 10% diskaun Bumi Putra untuk membantu Bumi Putra untuk membeli rumah dan sebagainya. Ya, ini memang ada satu idea yang baguslah daripada untuk membantu golongan miskin. Tetapi dia terus menyatakan, okey, contohnya kalau seseorang itu dia merupakan seorang jutawan, dia boleh membeli sebuah rumah berjumlah 1 juta. Dia masih mendapat 10% diskaun itu. Jadi ini bermaksud dia akan dapat 100,000 diskaun daripada pembelian rumah dia. Tapi yang 100,000 diskaun itu sebenarnya dapat membantu seorang yang Bumi Putra yang miskin untuk membeli sebuah rumah. Tetapi itulah masalahnya yang kita hadapi di negara kita pada hari ini. Dasar-dasar yang kita ada ni kebanyakannya adalah berdasarkan atas kaum dan bukannya atas needs approach. Jadi orang yang miskin tidak sebenarnya mendapat bantuan daripada ini, tetapi orang yang kaya, saya nak kata orang yang kaya menjadi semakin kaya, orang yang miskin menjadi semakin miskin, sebab dasar-dasar kita mempertahankan kaum tetapi ianya tidak mempertahankan dan membantu rakyat yang betul-betul memerlukannya. Jadi ini adalah satu perkara yang betul-betul, kalaulah kita betul-betul ingin mencapai perpaduan, gubal dasar kita, menjadikannya lebih inklusif, mengadakan lebih banyak perbincangan supaya semua orang dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih baik. Barangkali Prof. Roslan juga ada pandangan ekoran daripada persoalan ini. Mungkin Prof ingin juga memberi pandangan dan juga pendapat tentang apakah mungkin daripada apa yang disebut oleh Ryan, satu dasar yang adil sebenarnya kepada semua kaum di negara ini juga harus difikirkan secara serius, diwujudkan. Dan kalau ingin memberi bantuan, terutamanya dalam ketika kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 seperti sekarang ini, mungkin itu menjadi satu titik permulaan ke arah melihat supaya satu dasar yang lebih inklusif itu dapat diwujudkan. Prof? Saya lihat apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sekarang memang amat fokus untuk menjayakan dasar kemakmuran bersama. Kata leaving no one behind. Dan dasar ini adalah dasar inklusif, dan saya lihat dari segi apa yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam masa pandemik ini, yang meraihkan, dia mengambil peduli semua bangsa tanpa semua orang tanpa mengira bangsa. Jadi ini merupakan satu peranan yang dimainkan oleh kerajaan dalam memupuk perpaduan ini untuk mengekalkan perpaduan. Dan saya lihat penglibatan pelbagai kaum dalam membantu kaum lain juga tidak ketinggalan. Kita lihat pelbagai bantuan untuk masyarakat yang terkesan dengan pandemik ini dibantu oleh pelbagai kaum. Jadi saya lihat ini merupakan satu kejayaan yang boleh kita lihat dalam kita memupuk perpaduan, menumpukan penyatuan dalam masyarakat kita. Kalau kita nak lihat sesuatu yang negatif, kita akan dapat lihat. Kita kena lihat secara keseluruhan yang positif. Kerana yang negatif ni tetap akan ada. Jadi bagi saya, apa yang kita dah capai sekarang adalah satu yang terbaik berbanding dengan negara-negara lain yang mempunyai pelbagai kaum. Dan kaum kita ni sangat, di Malaysia ni sangat sensitif. Kita bukan hanya ada satu kaum saja, ada satu agama, kita ada pelbagai. Jadi apa yang saya lihat sekarang, yang kita telah capai sebenarnya amat baik.
dan kita perlu kekalkan apa yang kita dah ada sekarang. Dan kita dapat lihat perkara ini apabila berlaku musibah seperti ini. Dan tidak ada seorang pun kata, oh saya bantu kaum saya sendiri, saya bantu kaum yang miskin saja. Saya rasa dalam pelbagai berita kita dapat lihat setiap hari bahawa kepelbagaian dan juga kebersamaan dalam masyarakat kita itu kita dapat lihat. Dan tidak dapat dinafikan yang buruk tu tetap ada. Tapi kita kena lihat secara positif, mana yang positif. Okey, di penghujung ini Ryan, tak banyak lagi masa yang tinggal sebenarnya, tapi satu persoalan yang saya nak kongsikan bersama dengan Dr. Ryan. Selaku pengarah program pusat Komas ataupun komunikasi masyarakat, apakah selalu serumutan komplain yang anda terima sebenarnya daripada golongan-golongan masyarakat tertentu apabila kita bercakap tentang pandemik COVID-19, kita bercakap tentang perkongsian negara dan sebagainya? Okey, memang terdapat pelbagai jenis isu yang kita dengar lah ataupun kita pernah lihat, yang contohnya kebanyakan saya sebenarnya kalau boleh saya pun ingin bersifat optimistik. Sebenarnya saya pun ingin, sebab saya pun mahukan yang terbaik untuk negara kita, tetapi di sebalik optimistik kita harus memahami bahawa kita mempunyai isu-isu yang besar yang patut kita selesaikan bersama, dan di situlah di mana concerted effort itu boleh digunakan untuk membantu untuk menghadapi isu. Tetapi untuk soalan yang ditujukan secara spesifik, antara isu-isu yang biasa kita dapati adalah di mana kita mempunyai rakan-rakan ataupun orang yang mempunyai masalah untuk mendapatkan perumahan, contoh, ataupun tempat kerja. Mereka didiskriminasi. Okey, kita biasanya mereka akan cakap, okey, kita nakkan kamu berbahasa Cina, tapi adakah kerja itu sebenarnya memerlukan mereka untuk berbahasa Cina? Tidak sebenarnya. Mengapa begitu? Jadi itu adalah antara isu-isu yang kita pernah dengar dan kita pun pernah lihat. Jadi dalam usaha kita kat Komas juga kita telah berunding lah dengan beberapa pihak berkepentingan, juga dengan pihak kerajaan negeri dan sebagainya. Kita juga telah menubuhkan dan menyediakan pelbagai polisi dan ataupun dasar. Contohnya kat Penang kita ada Code of Conduct for the Promotion of Equal Opportunities. Jadi ini adalah dari segi tempat kerja, di mana majikan harus memberikan semua orang itu peluang yang sama, biarpun tanpa mengira bangsa ataupun agama mereka. Mereka juga boleh mengamalkan amalan agama mereka dalam di kerja. Jadi itulah antara pelbagai perkara dan isu. Tetapi yang paling banyak kita dapat report adalah daripada warga asing sebenarnya. Warga asing dan datang ke Malaysia. Saya cakap tentang perihal xenofobia kan. Ya, kita keluarga Malaysia, tetapi jangan lupa kita tinggal di sebuah dunia yang majmuk. There's a lot of migration everywhere. Jadi warga asing dan sebagainya, malangnya mereka adalah orang ataupun golongan yang paling didiskriminasi di Malaysia. Malangnya. Okey, menarik. Baik, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Jadi saya beri peluang sekarang ini kepada yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Roslan. Barangkali Prof juga ada harapan dan juga pandangan yang ingin anda lontarkan di penghujung ruang bicara ini. Silakan Prof. Halo, Prof. Mungkin tak tahulah sama ada Prof dah tak ada di talian ataupun mungkin ada yang tidak kena. Tapi tak apa. Jadi Ryan, dalam masa 2 minit ini, apa yang harapan yang ingin anda lontarkan sebagai seorang rakyat Malaysia? Silakan. Sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga seseorang yang cuba memastikan setiap rakyat diberikan tindak tanduk ataupun tanpa diskriminasi dan sebagainya. Saya pun berharaplah kita dapat hidup bersama secara majmuk. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengenali anda, bangsa anda. Ini adalah keunikan negara kita, di mana kita perlu cuba untuk memahami, mempelajari tentang agama dan bangsa lain. Dan di situlah kita patut mencerminkan Malaysia sebagai sebuah negara yang majmuk, berbilang bangsa dan kaum dan dapat hidup bersama secara harmoni. Tapi banyak kerja yang harus dilakukan untuk mencapai perpaduan itu. 1 minit, Prof. Roslan. Anda menghilang sebentar tadi. Terputus. Minta maaf. Saya tak dengar apa. Jadi mungkin ni adalah ayat terakhir kot daripada saya. Sebagai ahli akademik, sebagai pendidik, kita memang
perlu memperkasakan terutamanya belia-belia kita, anak-anak muda kita dalam membina identiti yang positif, mengukuhkan agama, menyuburkan nilai kebudayaan dan juga untuk menerapkan kepada anak-anak muda ini nilai-nilai hormat menghormati, meraihkan kepelbagaian, dan juga paling penting pembinaan sasiah diri mereka adalah antara perkara utama yang kita titik beratkan. Jadi saya menyerulah anak-anak muda terutama belia-belia, terutamanya kerana generasi anda adalah generasi dekat ini. Kita akan, macam saya ni tak lama lagi akan habis dah. Jadi kita memerlukan anda semua sebagai pengganti pemimpin kepada negara kita. InsyaAllah. Saya doakan yang terbaik untuk anda semua. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Profesor Dr. Muhammad Roslan. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Dr. Ryan Chuang kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Banyak yang saya dapat ilmu sebenarnya daripada pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan oleh kedua-dua tetamu ini. Dan Ryan, I think cara anda menyampaikan mesej juga cukup menarik. Begitu juga dengan Profesor Roslan, dan kita harap dalam masa yang mendatang ini kita mungkin boleh bersama lagi kerana ini merupakan isu yang perlu sebenarnya diketengahkan, diwar-warkan dari masa ke semasa. Kerana kita ingin melihat satu negara seperti Malaysia ini mempunyai rakyat yang betul-betul bersatu padu, dan itulah sebenarnya yang akan memberi kekuatan kepada negara kita untuk menghadapi apa saja dugaan yang mendatang. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu saya pesan kepada anda, kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan, dan selalulah ingat bahawa kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting sebenarnya kita jaga negara kita. Jumpa lagi, InsyaAllah. Terima kasih Syakawi, terima kasih Ryan. Thank you Prof. Roslan, thank you Syakawi.